Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, sekarang kita tengok ujian hukum permakanan setelah kita mempelajari halal dan haram, makanan berkaitan dengan haiwan daratan dan lautan. Maka sila jawab soalan di bawah. Okey. Yang pertama, Ali berjalan di tepi pantai dan dia terjumpa ikan duyung, memit. Lalu dia makan tanpa sembelih. Sekarang halal ke tidak? Boleh ke dia makan? Halal? Ya. Bukan memit tu macam orang. Tak. Binatang lautan. Okey, good. Yang kedua, Pak Din memasang jerat rusa tetapi dia nak dapat anak singa lalu disembelih untuk dimakan. Tak halal. Ha? Oh, dia binatang bertaring. Okey, good. Yang ketiga, Abang Mat berjalan di lautan, dia jumpa gajah, dia berfikir boleh makan atau tidak? Tidak. Sebab bertaring. Gajah bertaring ke bergading? Aha. Yang mana satu? Dia bergading bukan bertaring. Konsep bertaring adalah makan makanan haiwan maging. Dia bersifat karnivor kan. Jenis makan binatang tu. Habis gajah makan. Tak ada. Okey, dia termasuk binatang herbivore ataupun binatang yang makan makanan pokok tumbuh-tumbuhan. Okey, tu satu sifat dah menghilangkan sifat taring dia. Yang panjang tu gading. Ingat, ya, jangan beza. Ni tak dapat nak beza gading dengan taring ni. Kita bertaring ke bergading? Kita bertaring kan, mana ada bergading? Bergading, okey. Jadi, sifat dia tu dah sifat binatang yang makan rumput. Bila sifat binatang makan rumput, dia tidak bertaring. Bila tidak bertaring, halal. Cuma kita fikir macam mana nak sembelih, kat mana tengkuk dia tu. Tengkuk dia tu kat mana? Tu je puncanya. Okey? Tetapi dia termasuk binatang yang dibenarkan. Cuma selera ke tidak itu lain cerita. Kerana sifat yang kita dah belajar, apa dia syarat binatang yang tak boleh? Soalan tak habis lagi. Tunggu dulu. Okey. Syahrul memancing ikan, tiba-tiba dia dapat belut elektrik. Halal ke tidak tu? Sebab apa? Tak halal. Kami kata tak halal. Ada? Halal. Cik Abang kata halal. Halal. Sebab dia memudaratkan waktu bila tu dia mudarat ikan belut ni? Waktu hidup dalam air, luar air dia tak ada dah, tak ada current dah. Halal. Okey, halal. Ada pun buntal, dia waktu mati tu kita makan tu dia dah mudarat, mabuk, tapi diproses okey dah. Okey. Ahmad pergi ke Australia, dia terlanggar dengan kanguru. Bolehkah dia sembelih kanguru tu? Boleh. Sebab iyalah dia sembelih lah. Okey. Bukan bertaring. Ya, walaupun nampak muscle dia kan macam orang tu, tapi halal. Dia sudut penyembelihan. Kalau binatang masih hidup lah. Iyalah syarat dia binatang daratan, syarat kita sembelih masih hidup. Walaupun dia bernafas sikit tu sembelih, dikategorikan halal. Albab pergi Kemboja dan dia melihat peniaga menjual serangga goreng. Boleh ke makan? Tengok serangga, apa serangga? Okey, belalang. Lagi? Lagi? Mentadak tak boleh? Mentadak tak beracun. Okey. Belalang saja boleh. Mentadak pun saya dah buat research sikit sebanyak. Mentadak dia masukkan kategori anak-anak. Saya pun terkejut. Macam mana dia boleh masuk kategori tu? Saya bacalah dia punya ni kan. Saya ingat dia masuk kategori belalang. Tak, dia masuk kategori anak-anak. Jadi kalau kategori tu tak boleh lah. So macam ni jawabnya tak boleh. Ikan paus melahirkan anak seperti manusia. Dia dikatakan mamalia kan. Bolehkah makan dagingnya? Sebab walaupun dia macam manusia beranak. Okay, good.
Sewaktu pergi zoo, dia nampak seekor monyet mencari kutu anaknya. Lalu monyet tu makan kutu tu. Okey ke, halal ke tidak monyet tu? Halal bagi monyet, ya. Tak halal bagi orang. Jangan kita pergi cari kutu anak kita, kita makan. Ustaz kata halal. Tak, monyet halal. Untuk monyet halal. Kita tak halal. Kak Meah nampak seekor arnab cantik macam kucing. Bolehkah disembelih? Boleh. Sebab? Okey. Cantik. Sewaktu melancong ke Sarawak, tiba-tiba Amin terjumpa kedai menjual sambal ulat sagu goreng. Bukan sambal ikan beli goreng tu. Dia beli dan makan ulat sagu itu. Halal ataupun tidak? Tidak. Dah berbicara ke? Dah ada yang pernah makan ni kan? Halal ke tidak? Dah dua-dua. Okey. Jawabnya tak halal. Hatta fatwa, majlis fatwa macam wilayah pun mengatakan tidak halal. Yang menjadi perbahasan jika binatang tu yang keluar daripada buah, pisang apa atau buah ni kan, yang tu itu lain cerita. Kalau nampak buangkan, kalau tak nampak kategori halal. Okey. Tak boleh. Okey, jadi alhamdulillah secara kasar semua dapat ya 100% lah. Ya, masya-Allah. Dan yang kita bahaskan tadi yang berkaitan, setelah jelas binatang daratan semuanya bersifat bertaring, tidak boleh makan. Itu yang memerlukan pada penyembelihan. Okey, yang bertaring tidak boleh makan kecuali satu, apa dia? Itu bukan binatang daratan. Aywa, dubuk. Dabu'un disebabkan apa? Ada hadis yang membenarkan. Itu je seekor. Yang lain tak boleh. Hainas tu pasal ada hadis. Ya, hadis yang diriwayat oleh Abu Daud. Ya, maka dibenarkan. Selain daripada tu tidak dibenarkan. Yang mana bertaring tidak dibenarkan. Bagi binatang daratan, kalau burung yang mempunyai kuku yang mencengkam dan paruhnya yang bengkok, yang jenis makan daging, ya, tak boleh. Jadi burung lain tu kecuali burung hud-hud. Dan ada sejenis burung di tanah Arab yang mana dia kecil tetapi dia berfungsi untuk membunuh binatang-binatang yang berbahaya. Macam kalau jengking dibunuh, ular kecil dibunuh, yang tu dilarang bunuh. Selain daripada tu, sama ada dibunuh untuk dimakan ataupun dibunuh kerana berbahaya. Baik. Adapun binatang lautan ataupun binatang sungai, kita dah jelas, walaupun berbentuk macam manusia, walaupun perangai dia macam manusia, ya, masya-Allah, dia tegur hai kan. Boleh makan belaka. Okey, tanpa sembelih. Okey, alhamdulillah, secara kasar kita dah faham dalam bab itu. Maka insya-Allah mudah-mudahan dia tidak menjadi masalah kepada kita. Dan seterusnya kita sambung balik ayat ini kerana kita belum lagi kupas sepenuhnya ayat yang ke berapa? Ketiga tu, tak habis lagi kita terangkan. Okey, baik. Saya cadangkan kepada kita semua, ya, terutamanya bagi mereka yang cuba nak menghafal Al-Quran. Sebaik-baiknya kita dapat menghafalkan kerana kita naik sikit-sikit seminggu sekali kan. Jadi kalau boleh kita hafal ayat ni satu ayat. Ya, berarti kalau kita dah 3 ni, kalau ikut 3 ayat ni dah settle lah. Kita cuba menghafal. Ya, terutamanya kaum perempuan kuat hafalan dia. Saya dengar. Ya, betul tak kuat hafalan? InsyaAllah. Pasal apa? Bila suami salah dia boleh ingat apa kesalahan suami dia dulu sampai sekarang. Betul tak? Suami dia tak ingat. Suami tak kuat hafal. Okey. Baik, insya-Allah cuba hafal. Okey, saya bacakan balik ayat ini. Ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب
وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging haiwan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharam bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama kamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada aku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kureda Islam jadi agama bagimu. Barang siapa yang terpaksa kerana kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, baik. Alhamdulillah. Baik, ayat ini di antara ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ayat tu ada dia tulis ayat yang difirmankan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu ayat terakhir yang diturunkan di Mekah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dapat ayat ini, para sahabat di kalangan bergembira. Ada sahabat yang tak gembira. Kerana apa? Kerana agama dah sempurna, tentulah seronok kan. Rupanya di antara para sahabat yang tidak gembira seperti Abu Bakar. Dia dah faham dah, bila agama ini sempurna, berarti Rasulullah akan wafat. Itu dia kefahaman mereka. Dahsyat. Kita seronoklah kan. Tetapi sebenarnya tidak begitu. Okey, baik. Namun kita akan kupaskan. Ayat ini adalah ayat yang terakhir. Maka hukum hakam ini adalah hukum hakam mu'tamad, yang tidak dihilangkan. Jadi ini di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum hakam binatang-binatang yang bakal ataupun yang kita akan terangkan berkaitan binatang daratan dan lautan. Lautan dah settle dah. Saya rasa lautan tak ada masalah ya. Ya, tak ada ya. Yang mana dah attend kelas yang lepas, dia akan faham. Lautan tidak ada masalah. Cuma kot dia masalah macam penyu, buaya, ketam batu, itu je kan. Tapi bagi mereka yang dah faham, kalau kategori, ya, itu pasal tengok, saya suka bila kita dapat ni, cuba rujuk, tengok dan bagi idea tu, pandangan tu pada saya dalam internet apa semua kan. Misalnya dia masukkan belalang dalam kategori apa? Lalat. Pasal lalat tu ada benda-benda yang menarik. Kenapa? Bila lalat tu masuk dalam cawan, apa Rasulullah kata? Lah, tekan kan. Okey, tekan. Lepas tu bila saya tengok balik dalam tu, diterangkan bahawa lalat dia kategori lebah. Cuma lebah tu baik, jenis binatang yang baik. Tetapi lalat ni jenis binatang yang jahat, yang tak elok. Cuma Rasulullah, tapi masing-masing suci. Walaupun lalat tu dengan perangai dia tu, cuma Rasulullah kata celumkan, lalu angkat, buang lalat tu. Kalau binatang tu najis, maka Rasulullah tak akan celum. Dia kata buang. Tetapi mengisyaratkan, tu pasal kita buat perbandingan, dia di antara sejenis lebah, cuma dia lebah nakal lah kata orang. Dia macam kita, orang baik, orang nakal kan. Okey, baik. Jadi di sini kita lihat ayat-ayat ini, kita langkah satu persatu. Kenapa? Ni pada kita ni ada artikel pula apa yang nak sebut? Nota yang berkaitan dengan penyembelihan, kerana dia disebutkan dalam Al-Quran. Paling kurang kita dah belajar sikit berkaitan dengan penyembelihan dan kita boleh sembelih nanti. Baik. Allah mengatakan diharamkan bagimu memakan bangkai. Okey, pertama bangkai yang kita dah katakan dalam
dalam pelajaran yang lepas bahawa bangkai kategori dua bahagian, bangkai di lautan kita tak bahas dah. Ya, bangkai di lautan dia dah kategori tidak perlu disembelih. Okey? Maka dah memang boleh makan. Tetapi binatang daratan dia ada dua kategori bangkai dia. Pertama, kalau bangkai itu binatang yang halal dimakan tetapi tidak disembelih, bagaimana kedudukannya? Dan bangkai binatang yang tak boleh dimakan, bagaimana kedudukannya? Kemudian bangkai binatang yang disembelih, yang boleh dimakan tapi disembelih. Boleh ke ni? Pertama, bangkai binatang. Kita ulang balik. Okey. Ambil. Okey. Satu, bangkai. Okey. Binatang boleh dimakan tapi mati dengan cara sembelih. Kedua, binatang boleh dimakan mati tidak disembelih. Yang ketiga, binatang tak boleh dimakan. Ini daratan ya. Mati disembelih ke tak disembelih ke? Ya. Bagaimana kedudukannya? Okey, baik. Binatang yang boleh dimakan tetapi dia mati dengan dalam keadaan disembelih. Sempurna sembelih, kita akan bahaskan bab sembelih tu. Maka hukum dia halal, segala-galanya halal. Ya. Boleh dimakan. Dan suci binatang tu. Dan jika dia mengandungkan baby dia, misalnya kambing, dia mengandungkan baby dia, kita tak tahulah. Kalau tahu jangan, setengah ulama tak setujulah kita sembelih. Tapi kalau kita tak tahu dia mengandungkan baby dia, pasal kita bukan mak bidan, tak dapat kesan, maka kalau disembelih, mati dia, anak pun mati. Okey, anak dalam perut tu mati. Boleh dimakan juga tanpa sembelih. Ya. Tapi kalau belah-belah dia hidup lagi. Ya. Macam mana tu? Sembelih je lah. Sembelih lah. Pasal dia dah terkeluarkan tapi dia hidup lagi. Tapi selera ke nak sembelih? Ya, tak sampai hati ya. Okey. Sampaikan hati. Okey, baik. Okey, clear ya? Kita melangkah satu persatu. Dan semua anggota badan dia boleh digunakan. Digunakan. Kemudian binatang yang boleh dimakan tapi dia mati tanpa disembelih. Ya, dia sakit perut, tak ada orang nak datang merawat dia, mati. Ya. Atau kena langgar, mati. Atau apa-apa juga dia mati. Jumpa. Maka hukum daging dia tak boleh makan. Walaupun nampak, ni terkerat tengkuk dia. Dia terkerat pasal terlalu tempat cangkul tu tajam. Kan? Bukan disembelih. Dia lalu tu terpotong tengkuk dia. Maka tak boleh makan. Tetapi kulit dia boleh digunakan. Ini berdalilkan Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ambillah, gunakan. Ya, pasal orang dulu dia menggunakan kulit. Kita pun gunakan kulit. Ya, baju leather kita apa semua, kasut kulit kan. Tapi orang dulu dia guna untuk jadikan bekas air. Ya, baru ni kita pergi macam Museum Ahmadiyah di Mekah tu, jemaah tak faham benda ni kan. Kita terangkan dalam hadis ada benda ni. Ya, kulit kambing tu dia pam, dia bukan belah macam tu, dia pam tanggal. Lepas tu dia gunakan untuk letak air. Orang zaman dulu tu lah. Dia tak ada kedai RM2 punya bekas untuk letak air. Okey. Okey, berarti barang alat-alat yang ada pada dia maka boleh digunakan kulit-kulit tu. Termasuk binatang yang liar seperti rusa, seperti apa lagi? Boleh. Okey. Kemudian binatang yang tidak boleh dimakan
Sama ada disembelih atau mati, tak disembelih, hukumnya tak boleh dimakan. Dia adalah najis. Dan kulitnya tidak digunakan. Wallahu alam, ada perbahasan juga tu, tapi secara kasar dia tidak dimanfaatkan. Kecuali dalam bab-bab tertentu mungkin. Wallahu alam. Dan kulit nanti kita akan lihat disebut secara jelas binatang ni nanti khinzir, babi, ya. Sensitif, babi tak boleh sebut khinzir. Okey? Babi disebut dalam Al-Quran 2-3 kali. Asalnya hukum babi ni macam mana? Najis dia macam mana? Kan? Kita, bagi kita yang belajar macam mazhab Syafi'i, kita ada 3 kategori najis. Najis mukhaffafah, najis mutawassitah dan mughalazah. Okey. Tetapi pada mazhab Syafi'i, dia meletakkan babi itu najis mughalazah. Macam mana cuci dia? 7 kali dengan 1 air tanah. Semua tu ada dalam hadis, ya. Mughalazah, najis mughalazah. Saya tak sebut apa najis tu lagi, ya. Dan dikaitkan najis, cara basuh itu berkaitan dengan jilatan anjing. Clear, hadis memang clear, bab anjing. Tapi babi tak ada pula disebut. Hadis takkan jumpa bab babi, cara menyuci dia. Sedangkan kaedah kita, apabila Rasulullah buat, maka kita mengikut cara dia. Tapi bab babi, bab keldai dia tak sebut. Bahkan menarik, bab keldai tu saya tetap menarik. Dia akan keluar hukum hakam yang begitu cantik, banyak. Okey. Habis bagaimana datang yang mengatakan babi dicuci seperti anjing? Okey. Pertama kita ucapkan satu perkataan yang mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Dia berijtihad. Disebabkan kita tahu mazhab ini berpunca apabila hadis tidak lengkap berkumpul. Ya, hadis tidak berkumpul dengan banyak, maka imam-imam ni berijtihad rahimahullah. Semua imam-imam yang berijtihad betul dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Betul dapat 2 pahala, kita boleh ikut. Kalau salah dia dapat 1 pahala, kita tak boleh ikut. Kenapa? Kalau jumpa hadis yang sahih, kita akan mendahului hadis yang sahih. Okey, itu kaedah. Jadi punca babi ini diberatkan seperti najis anjing adalah disebabkan babi sahaja yang disebutkan dalam Al-Quran. Tu je. Al-Quran sebut babi najis kan. Jadi imam berijtihad rahimahullah bahawa ia termasuk dalam najis yang berat. Itu je. Okey. Kalau ikutkan wallahu alam secara kasar, kaedahnya najis babi dicuci macam najis-najis lain. Itu je. Okey. Boleh kita terima tu? Okey, saya kata bersifat open, kita membuat perbahasan yang lebih teliti nanti insya-Allah. Okey, baik, kita lihat. Kemudian Allah mengatakan, ya, okey, bab bangkai ada apa yang nak diperbahaskan, nak tanya? Okey, sila. Yang binatang boleh dimakan dan disembelih. Ya. Semua anggota boleh Semua anggota kecuali kencing dan tahi dia lah. Darah Ustaz? Darah dia, waktu dia sembelih, darah dia akan keluar semua sekali. Okey, itu pasal kenapa dia arahkan kita menyembelih, ya, kerana darah yang tidak dibenarkan, yakni darah yang ada pada tubuh badan dia tu, dia akan keluar dengan mudah, ya. Kalau ikut kajian yang dibuat oleh saintis yang saya baca dan saya dengar dia punya taklimat, dia mengatakan bahawa bila kita sembelih mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang arahkan, binatang itu akan merasakan apa, dia keluar, dia nak keluarkan darah semua dengan mudah, dia rasa selesa. Macam seolah-olah, macam mana ya, dia bagi misal, dia kata dia tak sakit, dia sakit sikit je. Dia sakit sikit, tetapi dia rasa leganya, dah, binatang tu dalam keadaan selesa. Kita je rasa, teruknya dia nak mati kan. Tak, bagi binatang tu itulah keselesaan. Berbandingkan, ya, binatang-binatang yang tak sembelih mengikut cara Rasulullah, penderitaan sewaktu dia mati tu. Ya, dia ambil alat-alat lah, berbagai, cuba tengoklah dalam YouTube tu, ya, dia menceritakan, ya. Jadi betapa susah. Jadi darah-darah yang berkaitan dengan binatang tu dah habis keluar. Cuma tinggal darah-darah yang melekat kat daging, itu tak menjadi masalah. Itu kategori tak menjadi masalah. Yang darah yang dalam seperti hati dan juga limpa tu pun tak menjadi masalah. Itu darah yang tinggal. Okay. Kecuali setengah masyarakat
ya, yang dikatakan masyarakat seperti Dayak apa semua, mereka sembelih ayam putih dan ditadahkan. Tadah untuk diminum. Itu haram, clear haram. Okey. Bukan darah tu je, darah kita pun sedap pula kan. Lepas tu bertaring kita. Okey. Jadi raja bersiung. Okey, baik. Ya nak. Tapi kencing tu ada. Oh, dah advance tu. Teringat. Okey, tak apa, nanti kita kupaskan. Okey. Baik. Kemudian, okey, ada lagi bab maitah, mayat. Tak ada ya? Boleh faham ya? Kemudian Allah mengatakan, masuk bab dam, yakni bab darah. Mana tadi? Diharamkan bagimu memakan bangkai dan darah, ialah darah yang keluar dari tubuh sebagaimana tersebut dalam surah Al-An'am. Maksudnya ialah, okey. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita darah yang mengalir. Kita pergi tadah darah tu, minum. Boleh ke tidak? Tak boleh. Darah tak boleh. Okey. Ada kencing kita minum ke? Dia terkencing tu. Tak minum kan? Okey. Okey, darah clear haram. Okey. Cuma kita tak masuk bab hukum najis ke apa, najis macam mana, itu lain cerita. Okey. Kemudian setengah orang dia sembelih-sembelih binatang tu dah mati dah. Ya, dikeluarkan isi perut, dia potong-potong hati-hati dia tu, ataupun dia ambil empedu dia, lepas tu dia telan. Ya. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Dah sembelih. Boleh. Tak masak apa, dia potong hati dia tu, lepas tu dia ambil empedu tu, dia telan. Boleh. Sebab dah halal, ya. Pasal yang diharam darah. Kalau dia makan pedu tu, tak menjadi masalah. Saya pun makan pedu kambing kadang-kadang kan. Okey, ni belajar kat Pakistan lah. Okey. Baik. Jadi benda tu menjadi halal. Okey, tak ada masalah. Cuma darah. Ingat ya, kerana masyarakat, di kalangan masyarakat kita ada yang masih minum darah ayam putih. Ya, dengan dia punya tradisional dia lah. Itu tak boleh. Ya, tak boleh sama sekali. Bahkan darah memainkan peranan dari sudut akidah juga. Kadang-kadang sampai bentuk pemujaan menggunakan darah, syirik, clear. Okey, baik. Kemudian Allah katakan daging babi. Okey? Daging babi, clear. Daging babi haram hukumnya. Apa juga alasan haram? Ya. Tersilap lain cerita. Pasal pernah berlaku tersilap. Ialah pergi pasar jenis pasar yang bercampur ni, ya, letak plastik tertukar dengan plastik orang. Bila masak tu lain, dia kata ustaz, kembang tu lain kan. Biasa saya beli daging tak ada kembang. Macam ni tiba-tiba dia kembang tu lain. Kita dengar kembang tengkuk kita kan. Makan. Dia ingat daging lembu kan. Kadang-kadang orang tak tahu ni dia lain kan. Saya tertarik seorang tu, dia ala-ala, dia bukan orang, dia anak orang putih tapi duduk Malaysia, tapi dia tak biasa makanan-makanan orang Melayu kita ni. Okey. Lepas tu satu hari tu saya makan kan. Saya makan, isteri saya makan, lain macam rasanya. Kan, macam hampir-hampir nak basi. Kan. Macam tu lebih kurang. Yang dia makan, macam mana makan? Sedap. Rupanya dia tak biasa. Dia tak ada taste tu. Dia tak ada lah. Bila orang tak tahu, okey, mungkin ni masakkan resipi baru dia kan. Dia makan sedap pula. Jadi dalam bab-bab macam tu, ya, orang tu makan daging, na'udzubillah lah kan. Lepas tu nak muntah, macam mana? Nak muntah lagi dah. Dah jadi tubuh badan dah 2-3 hari dah kan. Okey. Baik, ala kulli hal, berhati-hati je lah. Kemudian Allah mengatakan, clear, daging babi dia tak boleh makan. Dan bila disebutkan najis itu dalam ayat ini termasuk kategori, nanti kita akan jumpa dia katakan daging babi itu najis, maksudnya najis yang tidak boleh dimakan, dan kalau pegang pun dibasuh macam biasa. Okey. Kemudian itu nak bahas tu dahsyat tu. Kerana orang yang terlampau keras sangat, ya. Oh, tak boleh, kena samak lah apa kan. Kita tak nafikanlah benda tu ada. Tetapi kalau kita fikirkan duit yang kita pegang ni dah sampai ke mana agaknya. Dia berjalan ni, duit yang kita pegang RM1 ni
Dia berjalan ke kasino, dia pergi ke pub, dia pergi ke kedai arak, dia pergi kedai, semua dia pergi. Akhirnya sampai kat tangan kita. Agak-agak macam mana tu kan. Kalau kita nak bahas terlalu keras sangatlah. Okey, baik, kita lihat lagi. Dan daging haiwan yang disembelih atas selain nama Allah, ya, kita sembelih kerana Allah. Bismillah, itu pasal kita sembelih kerana Allah, maka dia halal. Ya. Nanti kita lihat apa dia syarat-syarat sembelih. Kemudian kalau sembelih bukan nama Allah, itu yang sembelih misalnya untuk dipersembahkan kepada puaka jembalang seperti yang dilakukan, atau disembelihkan untuk acara-acara yang bentuk ada ritual yang diharamkan, maka tak boleh dimakan. Itu pasal bila kadang-kadang macam majlis ulik mayang diulik kan, apa disembahkan pulut kuning ayam tu kan, kadang-kadang maka dipersembahkan kepada siapa tu? Putri mana? Kan? Yang disebutkan dalam putri itu adalah jin-jin, dipersembahkan untuk jin, haram bagi kita makan. Ya. Atau dipersembahkan di kubur misalnya. Kambing disembelihkan di zaman dulu, kambing disembelihkan di sawah-sawah padi ataupun di tepi Sungai Perak, misalnya kami Sungai Perak, ya, maka tak boleh dimakan. Ya, korban-korban yang dilakukan selain daripada Allah tidak dibenarkan makan. Itu pasal bila misalnya orang Cina yang letak limau, apple, buah-buah tu tidak dibenarkan kita ambil. Memang alhamdulillah kita tak ambil. Ya, waktu nakal-nakal je dulu. Kan? Kenapa? Dia dipersembahkan. Walaupun benda tu halal, tetapi bila dipersembahkan ada unsur yang tak kena. Setengah ulama melarang. Kerana dia telah dipersembahkan dalam bentuk yang begitu. Okey? Tetapi kalau korban lagilah. Kemudian Allah katakan lagi, yang tercekik, dia mati yang tercekik. Baru ni ada satu video dihantar orang sembelih lembu tu, dah tak bergerak dah. Ya, sampai orang petikai, lembu tu tak bergerak dah. Dia tercekik, kena ni, diikat kat tengkuk tu tercekik. Kalau tabiat lembu, dia tak boleh tercekik sikit, dia akan melupa, dia akan bergerak. Kalau dah tak bergerak macam tu, berarti dah habis dah. Walaupun kita sembelih, tak boleh dah. Ya, dia mati tercekik. Tak dan, kecuali kalau kita nampak dan lagi sembelih, okey, dia kalau mengikutkan perbahasan itu, dia ada muit sedikit atau bergerak sedikit, maka itu dikategorikan dia masih hidup. Kalau tak boleh. Kemudian yang dipukul, mati dipukul. Susahnya mati. Pak, letak sekali dengan pemukul dengan lesung batu, mati terus kambing tu. Ya, tak boleh. Habis kalau ikan keli setengah orang bunuh, dipukul kepala dah. Macam mana? Okey, cantik. Saja nak uji. Kadang nak kena kat sabar, tunduk pula. Okey, baik. Okey. Binatang-binatang daratan yang sembelih je dipukul, tak boleh. Itu bahaya tu. Dari sudut kesihatan pun pasal sistem darah dia bermasalah, tak keluar. Ya. Kemudian yang jatuh, yang dipukul, yang jatuh. Jatuh dari kita bawa kambing naik ke atas, jatuh ke bawah, mati. Ya, kononnya nak buat korban kat yayasan taklim. Ya, Allah tu korban, dia meloncat, tak nak, dia kata mati dia kat bawah, maka tak boleh. Kemudian yang ditanduk, okey, yang ditanduk, dia tanduk 2 ekor bergaduh, mati, tak boleh. Dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Diterkam binatang buas tu dah tangkap, makan separuh, dia hidup lagi. Kan kita tengok setengah tu dalam klip video, buaya dah makan, hidup lagi tu. Harimau, hyenas makan, hidup lagi. Lalu kita pergi sembelih. Okey, bila sembelih tu dia masih hidup, halal. Tapi dah hilanglah sebahagian badan dia. Ya, nak dapat kaki, peha, nak buat barbecue tak ada dah lah. Ya. Okey, baik. Kemudian dan diharamkan bagi kamu, mana tadi? Dan diharamkan bagi kamu yang disembelih untuk berhala. Okey, untuk berhala. Clear. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Okey.
diharamkan bagi kita penyembelihan yang berbentuk untuk berhala. Maksudnya, tuan-tuan dan perempuan kena faham bahawa ini Allah sebutkan kerana masa tu masih lagi ramai yang bentuk-bentuk yang begitu. Oleh kerana tu kita kena faham, bila akhirnya Islam itu, Rasulullah SAW masih lagi dalam nak mengeluarkan hukum, dia akan mengikut cara yang teliti sangat-sangat. Kerana bukan semua di zaman itu orang dah Islam sempurna. Itu yang Rasulullah katakan bahawa hampir-hampir aku nak mengubahkan Kaabah itu kepada bentuk asal. Yang ini pembinaan Nabi Ibrahim. Ya, kalaulah aku tidak tengok, aku merasakan orang Arab ni baru masuk Islam dengan ramai ni takut murtad, nescaya aku ubahkan. Tapi dia tak ubahkan. Nampak tak? Berarti dia berhati-hati dalam setiap perkara. Cuma nak ceritakan dalam bab ini, itu masyarakat Arab masih lagi melakukannya. Tetapi Alhamdulillah bila Islam sampai, diterangkanlah satu persatu, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kalau kita belajar, ya, waktu orang melakukan tawaf tu, sebelum Rasulullah pada hari ini, pada hari Fathul Mekah, ya, mengatakan bahawa dalam hadis ni berkaitan dengan hari haji, ya Rasulullah kata, lepas ini Kaabah tidak boleh ditawaf dalam bentuk telanjang. Kerana mereka tawaf dalam bentuk telanjang. Ya, kerana apa? Kerana mereka mengagungkan Kaabah. Jadi bila agungkan Kaabah, pakaian yang nak tawaf mesti bersih, tidak ada unsur duit-duit yang haram. Tu dia. Tu pasal bila rasa benda tak elok, mereka tanggal tawaflah. Cuma dibezakan perempuan malam, lelaki siang. Tu je. Okey? Itu Arab jahilah. Tetapi bila datang Islam, Rasulullah istiharkan begitu, dah tak boleh. Ada beberapa perkara yang diistiharkan di Mekah, ya, seperti orang kafir dikeluarkan daripada bumi Mekah misalnya, ya. Lepas tu adalah beberapa perkara. Okey. Baik. Nak melangkah ni, ada apa persoalan yang nak tanya? Ya, saya. Kulit buaya, okey. Hukum makan buaya macam mana? Dia tengok kepada hukum tu. Adakah buaya itu binatang lautan, sungai ataupun binatang daratan? Daratan. Kita jumpa buaya darat. Buaya darat Cik Abang. Okey, itu buaya darat. Okey. Bila kita membicara, ada perbahasan dalam bab itu yang kita kata perbahasan binatang yang disebutkan dua alam itu. Ya, memang dalam mazhab fiqh memang membahaskan. Tetapi yang bila disebutkan binatang dua alam itu, ialah binatang yang boleh hidup atas darat, mencari makan atas darat, dan dalam air dia boleh cari makan dalam air. Okey. Bila kita saksikan buaya, dia tak boleh cari makan, melainkan mesti ada air juga. Itu kaedah dia. Cuma saya ingatkan, kita menghormati orang mengatakan buaya termasuk binatang yang diharamkan. Kita hormati. Tapi bagi saya, dengan hujah-hujah yang kita lihat dari Quran dan Sunnah, buaya termasuk binatang air, yang mana dia tak boleh, tak ada air, dia memang tak boleh. Ya, buaya memang tak ada air, tak boleh. Itu buaya darat je yang tak ada air dia boleh. Yang ada kat pekan-pekan bandar-bandar tu kan. Itu buaya darat. Jadi bila kategori begitu, dia tak menjadi masalah kulit dia. Pakailah kulit buaya. Kak nak pakai baju kulit buaya pun tak apa. Tapi siaplah orang tengok air. Ular. Ular ada masalah kerana dia binatang yang diharamkan makan. Ustaz cerita pasal bagi tu najis makan ganas seperti mana saya masak anjing lah. Itu pandangan mazhab. Cuma sekarang saya nak tahu dari segi hukum betul-betul sebab ada yang cakap mengenai orang Melayu, orang Islam pada anjing. Okey. Sebab dia saya jumpa lah seorang Islam, sahabat betul lah. Dia bela anjing sebab dia jumpa anjing tu tepi jalan. Macam street cat juga, stray dog kan. Okay. Dia buat bagi, dia rawat anjing tu, dan anjing tu tak nak keluar dari rumah dia. So sebenarnya di kawasan rumah dia. Jadi segi hukum macam mana? Sebab okay. Baik, kita dah terkeluar sikit tajuk, tapi tak apa, kita terangkan hukum hakam berkaitan dengan binatang. Okey, pertama kita kena faham bahawa Allah telah berikan satu perkara yang amat penting kita ketahui, bersifat ihsan kepada semua makhluk. Ya, arahan itu adalah arahan yang Allah beri kepada orang yang beriman, kena bersifat ihsan. Sehingga kan kita menyaksikan dalam hadis seorang wanita ataupun dalam riwayat mengatakan lelaki Bani Israel yang dikategorikan penzina,
Ya, sewaktu dia pergi dia pergi ke tengah jalan padang pasir, tiba-tiba dia dahaga sangat-sangat. Ya, dahaga sangat-sangat. Ialah padang pasir dengan tak ada bekalan air, tiba-tiba dia nampak telaga. Hadis tu kita baca dengan teliti tau. Bila Rasulullah berbicara kita faham dah. Bila nampak telaga, dia tengok telaga tu telaga buta tapi ada air sikit, kan? Telaga buta, tahu kan telaga buta? Bukan telaga tu tak ada mata, telaga tu buta, air tu tak ada, sikit je. Lalu dia turun nak minum, jadi dia ambil lah untuk dia, kan? Untuk minum dengan tangan yang sikit, boleh minum. Alhamdulillah dia rasa lega, kan? Letih ya, kalau tak ada air letih. Pernah ke kena? Saya tahun berapa ya, waktu kat Mekah tu, saya silap jalan tersesat, jemaah duk tunggu. Ui, saya punya terkejar-kejar sampai habis air botol. Penatnya yang amat. Jumpa tepi jalan tu ambil minum sampai 3-4 kali. Ya, pasal dah tersesat. Jauh sesat ya, bukan dekat kat kami. Jauh, kan? Saya nak kejar tu timing tu, tersilap saya pun. Okey, pasal bila musim haji dia tutup jadi one way semua. Tu yang letih tu. Okey, memang dahaga. Jadi dia ni dah minum tu alhamdulillah naik. Bila dia naik tiba-tiba ada seekor anjing yang dah terbaring, terjulur-julur lidahnya yang terkena pasir, dia terlampau dahaga. Lalu datang terdetik hati dia mengatakan, anjing ni pun macam aku tadi, dahaga sangat, kan? Lalu dia turun, tengok hadis ni, dia turun, dia keluarkan khuf dia, yakni kasut yang mana, kasut khuf, tahu macam kasut kita yang tumit tu ada ni ataupun depan tu tertutup, dia ambil dengan air, dengan khuf tu apa dia buat? Dia letakkan pada mulut dia. Gigit, nak panjat ni, kan? Dia gigit. Apa yang menarik kat situ? Kita nak ambil kasut kat rumah kita letak kat mulut pun tak nak. Nak letak kat mulut kasut kat rumah. Ini kan pula kasut kat luar kita yang dah berjalan merata. Tetapi nak menunjukkan wanita ini atau lelaki ini bersungguh-sungguh nak menolong anjing tu. Ya, sifat ihsan tu. Dia ambil, dia letak, dia panjat, lepas tu dia bagi minum. Ya, menyebabkan dia diampunkan dosa-dosanya. Okey, di sini datang poin yang penting berkaitan dengan belaan anjing. Okey, secara kasar belaan anjing adalah, pertama, dia terbahagi kepada dua. Walaupun anjing itu bersifat ada najis mughalazah yang disebutkan kena cuci 7 kali itu, tetapi ada hukum dia tersendiri. Pertama, membela anjing untuk jadikan pet adalah dilarang. Dia akan menghilangkan pahala kita pada tiap-tiap hari 1 qirat yang sebesar gunung Jabal Uhud. Berarti hilang pahala kalau nak dijadikan pet. Tu pasal ada majlis satu ketika di mana wan utama ke satu ketika dahulu, kan? Saya tak setuju. Okey, kita nak cerita tak apa. Kamu nak cerita anjing tu tak apa, tapi bukanlah dipeluk-peluk alasan tepuk-tepuk tu. Geram masa kan. Ustaz pula yang membenarkan perbuatan begitu silap. Saya kata bukan kaedah yang begitu. Bila dikatakan anjing tu boleh dibela, bukan begitu kaedah dia. Bukan dijadikan pet. Ya, kalau dijadikan pet, hukum memang pahala akan hilang. Yang kedua, malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang ada anjing, menunjukkan ianya satu benda yang tak baik kalau dibela untuk jadi pet. Ya, Rasulullah menunggu Jibril tak datang-datang, bila tiba-tiba terkeluar seekor anak anjing dari rumah dia tu, dari apa, bawah pankin dia tu. Okey. Yang ketiga, kalau seperti yang dikatakan untuk membantu dan diasingkan satu tempat, maka kita melihat di situ ada kebaikannya, kelonggaran lah, dibenarkanlah untuk membantu. Ya, bukan dijadikan pet tapi nak bantu apa semua. Dan pastikan anjing itu dalam keadaan terkawal dan bukan macam anjing gila pula, anjing liar. Itu memang ada pahala lah, kita tak nafikan. Kalau dekat tu tak apa, bukan kita jadikan pet tu. Yang penting bukan jadikan pet dalam rumah. Tak habis lagi. Satu. Okey. Lepas tu dah ke berapa tu? Ya. Yang keempat. Empat. Sudahnya. Jika ia dijadikan untuk mengawal, penjagaan,
rumah, kebun, ladang, maka dibenarkan. Dalam keadaan terkawal juga. Dan seperti yang digunakan oleh polis, ya, mengesan apa itu semua, dibenarkan. Memburu, dibenarkan. Lagi dijadikan apa? Yang pernah orang buat, Yang bawa orang buta. bawa orang buta. Apa namanya? Guide dog. Kesan dadah. Itu dah tadi kita sebut dibenarkan. Kalau dia bermanfaat begitu, tengok keadaan tempat dia. Sorry? Itulah bila dia masuk rumah tu ada masalah sedikit. Pasal dia orang tu buta tu kena rujuk majlis fatwa tu. Okey, itu dia kaedah anjing. Okey? Boleh. Jadi secara kasar anjing begitu keadaannya. Dia akan mendatangkan kebaikan dan dia akan datangkan kemudaratan dari sudut pahala. Cuma dia bila dah buka satu dia berkait-kait. Itu yang kita ni. Bila disebut, tapi akan sampai kot insya-Allah. Bila kita sebut anjing itu sebagai binatang buruan, yakni dia pergi memburu sama kita. Ya, yang agak menarik bila dia tangkap binatang tu, dia bawa kepada tuannya. Orang akan bahas, adakah kena sama ke tidak, kan? Menarik kan? Pasal kita menyaksikan tak ada hadis yang menceritakan kena sama. Di situ saya akan bahaskan, tetapi kita kena bersikap open, ya, kerana kita ambil perbahasan-perbahasan ulama, ya, semua ada. Perbahasan ni tak lari daripada 4 mazhab. Cuma bagi saya, kaedah saya bukan nak melonggarkan, tetapi saya cuba menyaksikan yang mana dalil kuat supaya kita mengikut dalil yang kuat itu. Kerana setengah orang dia ambil untuk nak mudah-mudahkan, longgar. Tak. Itu bukan kaedah kita. Ya, kita cuba nak dapat yang paling tepat, yang mengikut cara Rasulullah dan para sahabat lakukan. Okey, baik, kita lihat. Dan diharamkan bagi kamu yang disembelihkan untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah adalah kefasikan. Mengundi nasib apa juga zaman dahulu dengan anak panah, maka dia adalah merupakan kefasikan. Zaman sekarang apa juga mengundi nasib tak dibenarkan. Di antaranya macam mana mengundi nasib? Ya, zaman sekarang saya pun tak tahu. Nak datang ya taklim 5. Datang tak datang, datang tak datang, datang. Okey. Datang. Bakti tuah kan. Kita ambil apa tu, buang, cabut. Itu mengundi nasib tak boleh. Ya, dilarang sama sekali. Baik. Adalah diharamkan, fasik. Bila perbuatan fasik tidak dibenarkan. Kemudian Allah katakan lagi, pada hari ini orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Ayat ini bila diturunkan di zaman apabila kita melihat ayat yang di antara ayat yang terakhir, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, menunjukkan orang masuk beriman, orang kafir itu masuk beriman dengan banyak sekali. Ya, menunjukkan kekuatan Islam itu dah sampai ke puncak yang terbaik. Ya, jadi Allah mengingatkan kepada kita bahawa kita pernah sampai kepada pencapaian yang tertinggi bila kita menjadi agama yang terbaik dan digeruni oleh manusia. Bayangkan hanya 23 tahun Rasulullah menyampaikan risalah. Pada ketika itu orang Arab tak ada apa-apa. Orang Arab dianggap seperti Hercules menganggap orang Arab ni berperang sesama sendiri. Ya, orang Arab ni tak ada apa-apa. Tetapi setelah 23 tahun orang Arab ini memegang agama Allah, lalu bila disebut dia siap tenteranya, 30 hari perjalanan dah rasa gerun orang-orang kafir. Ya, hari ini dia sebut, maksudnya perjalanan yang jauh dah menjadi gerun orang kafir. 30 hari jauh tu, tetapi dah mereka gerun tentang kehebatan orang Islam. Tetapi pada hari ini orang Islam habis dah.
Dia tidak digeruni, kan? Rosak seperti buih di lautan. Sebab apa? Kita bergaduh sesama sendiri. Tuan-tuan dan puan jangan, ya. Memang kita berbeza pendapat, tetapi kena hormatilah sesama sendiri. Ya, yang mana perlu kita hormat. Jangan bergaduh. Kita pula belajar satu tempat yayasan taklim, kan? Jangan bergaduh. Ya, sabarlah, banyak bersabar. Kerana perjalanan ini penuh liku-liku. Lepas ni kita okey lagi, anak-anak kita, anak generasi kita tak tahu bagaimana kedudukannya. Menggerunkan. Ya, menggerunkan. Auzubillah. Tak tahu nak cakap macam mana, ya. Okey, tak apa, kita lihat lagi. Allah kata, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kureda Islam jadi agama bagimu. Maka, okey, hak itu, kita ambil ayat hak itu dulu, ya. Apa dia? Al-yawma akmaltu lakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama untuk kamu agamamu. Agama Islam telah sempurna 1400 tahun yang silam di waktu Rasulullah berdiri di padang Arafah, di berkhutbah di padang Arafah. Lalu dia mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah telah mengisytiharkan agama Islam telah sempurna. Bila agama dah sempurna, kita tidak ada pilihan. Satu benda dah siap dah, kita tak boleh nak ubah-ubah dah lagi. Kita tak boleh nak keluarkan idea kita untuk mencantikkan lagi. Tak ada. Oleh kerana itu, kalau kita tahu agama Islam ini bagaimana, kita akan mengatakan satu perkataan saja. Sami'na wa ata'na. Tuan-tuan dan perempuan, ini agama kita. Agama kita yang Allah wahyukan kepada Jibril, bersih. Tak ada unsur-unsur apa-apa. Jibril sendiri tidak menambahkannya. Kemudian dia turun kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah membawa seperti mana Allah arahkan. Dia tak bercakap sesuka hati. Dia tak nisbahkan, oh ini datang dari Allah, sedangkan tak datang dari Allah. Seperti mana ustaz-ustaz kita buat setengah tu, oh ini dari Rasulullah, sedangkan tak pernah Rasulullah katakan. Hadis palsu dibawa. Tahu tak hadis palsu tu macam mana kategori? Bila dia nisbahkan kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah tak bercakap, berarti dia nisbah kepada Allah. Dahsyat. Penipuan terhadap Allah. Sedangkan Rasulullah kita tahu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak berkata mengikut hawa nafsu. Semuanya itu adalah yang diwahyukan. Tu dia Rasulullah. Nak kenal Rasulullah, itulah dia. Tu pasal bila saya disebutkan kalimah Rasulullah, ya, keagungan tu terasa. Dia bukan lelaki yang sembarangan. Dia tidak akan bercakap ikut hawa nafsu. Berarti semuanya benar. Saya beriman dengan hadis-hadis yang sahih. Dia benar. Kemudian Allah katakan dalam surah Al-Haqqah, walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhazna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin. Jika Muhammad itu mengada-adakan perkataan terhadap kami, maksudnya Muhammad kata ini datang dari Allah, sedangkan bukan datang dari Allah. Nampak tak? Apa Allah katakan? La akhazna minhu bil yamin. Nescaya kami tangkap Muhammad dengan kekerasan. Summa laqata'na minhul watin. Kemudian kami potong urat lehernya. Maksudnya kami bunuh Muhammad kerana menipu atas nama Allah. Subhanallah, Rasulullah tak berani. Tiba-tiba datang ustaz-ustaz yang zaman ini terus main, ini datang dari Rasulullah. Oh, ini zikir dari Rasulullah. Dapat dari yaqzah, dapat dari mimpi. Na'udzubillah. Penipuan terhadap Rasulullah, pengkhianatan terhadap agama, berbahaya. Oleh kerana itu kita kena berhati-hati. Kerana agama ni bersih, dia sampai bersih, sampai kepada Rasulullah, dibagi kepada para sahabat dengan bersih. Sahabat mengambilnya. Itu pasal kita menyaksikan sahabat dia tak akan tokok dan tambah. Apa yang Rasulullah kata, itulah. Masuk zaman tabi'in, tabi'in, 3 generasi yang terbaik, mereka mengikut kaedah itu. Lepas tu zaman inilah berpuncanya perpecahan bila mereka tak mau menerima cara yang dibawa oleh para sahabat.
Bermula daripada tauhid kita hadapi masalah. Tauhid. Adakah tauhid kita macam tauhid Rasulullah? Sedangkan dalam Al-Quran mengatakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu wahai Muhammad beriman seperti mana kamu dan para sahabat beriman, mereka mendapat petunjuk. Macam mana? Kita masalah tauhid tak beriman cara Rasulullah. Kita beriman cara yang lain. Tuan-tuan dan perempuan, macam mana kita nak bertemu dengan Allah dalam kubur? Marrabbuka, awal-awal dah salah kita nak jawab. Sebab kita tidak beriman secara betul. Okey, jadi di situ ayat ini telah sempurna agama ini yang dibawa oleh Rasulullah. Kita tidak ada pilihan. Bagi saya, as-sam'u wa ta'ah. Okey? Dengar dan saya patuh. Al-yawma akmaltu lakum, suatu yang telah sempurna. Kuih tu dah jadi kuih bangkit dah sempurna. Datang kita nak ubah. Lepas tu jadi kuih tu kuih tidur. Ya, dah ubah kan? Mula dah cantik kuih bangkit, tiba-tiba datang nak ubah kuih tidur tu. Sempurna, berarti agama ni dah tak perlu tokok tambah. Tak perlu ditokok tambah, tak perlu dikurangkan, dah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama kamu, wa atmamtu alaikum, dan aku sempurnakan nikmatku ya kepada kamu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha Islam menjadi agama. Dan bagi saya bila dengar ayat ini, saya akan mengatakan ya sami'na wa ata'na, dan aku pun redha dengan engkau Tuhanku, Rasulullah Islam agamaku, dan Rasulullah sebagai nabiku. Ya, baik. Jadi ini mengisyaratkan ayat ini yang dikatakan oleh Yahudi kepada Umar, wahai Umar, tahukah kamu di manakah satu ayat yang mana kalau turun kepada orang Yahudi, maka mereka akan membuat satu perayaan besar-besaran kerana suka. Apa dia? Inilah ayatnya. Al-yawma akmaltu lakum. Telah sempurna agama. Okey. Bagi kita mengikut agama ini adalah satu kewajipan dan kaedah kita jangan tokok tambah agama ini, dan kita kena berdiri seperti mana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, cuma bila kita bawa ini, orang akan mengata berbagai-bagai perkataan. Ya, berbagai-bagai perkataan disebabkan orang nun di luar sana kejahilan, mereka tidak mendapat sumber yang betul. Mereka mendapat sumber ustaz ni sekadar begitu, lepas tu sikap taksub mereka kepada tok guru itu yang menyebabkan mereka jadi sesat. Itu masalah. Dan saya nasihat kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar bukan di atas dasar taksub. Kita belajar di atas mengikut Quran dan Sunnah. Namun begitu, kalau ada ustaz kita hormati, kalau salah kita perlu tegur dengan cara yang baik. Itu je. Baik. Okey. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Faman ittara fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa, okey, ayat tadi dah selesai berkaitan dengan agama yang sempurna ini, ya. Maka kita lihat seterusnya Allah katakan, maka barang siapa terpaksa kerana kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, ini di antara perkara yang dikategorikan darurah. Jika terpaksa. Satu. Yang kedua, kejahilan. Kita ni jahil. Kadang-kadang kita tak tahu hukum hakam yang menyebabkan kita dah termakan macam ulat sagu tadi. Kita tahu setengah orang makan. Ya? Sedap pula Ustaz. Amboi, cerita sedap pula, kacau. Kita dengar meleleh dia. Kan? Tetapi benda tu tak boleh. Haram, tetap haram. Cuma pada mereka yang terpaksa, maksudnya Allah dah tak ada pilihan, bukan terpaksa, Allah tak ada kat kedai timbun lagi, kita kat rumah je yang tak ada, kan? Pasal malas nak masak, satu bab. Okey, kalau terpaksa, maka di saat-saat terpaksa itu dibenarkan sekadar untuk menahan kelaparan. Ya, terpaksa Ustaz, Allah nak makan daging babi tak selera kan, cicah-cicah. Sedap pula. Tu tak jadi. Bila ada sedap pula, tu tak jadi. Dia yang untuk menahan kelaparan, mungkin 1, 2 dah rasa selesa sikit, 3, okey. Jangan, alamak sedap. Mula nak bungkus, pack, okey, simpan. Dia bawa balik, tak ada. Waktu tu tak ada. Okey?
Ada pertanyaan? Okey, kita masuk bab ni, penyembelihan yang diperbahaskan dalam Al-Quran itu. Okey, tengok pada kertas yang kita bagi. Ada dapat kertas? Tadi ada soalan. Tak datang, lambat datang. Exam. Okey, baik. Kita melihat berkaitan dengan penyembelihan yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Jadi penyembelihan menurut syarak, yang mana Allah dah berfirman dalam ayat ni yang kita baca tadi. Kemudian penyembelihan yang baik tanpa seksaan. Syarat-syarat penyembelihan adalah yang baik tanpa seksaan. Itu di antara perkara yang penting. Itulah tujuan kita menyembelih binatang. Okey, kita tujuan menyembelih binatang. Sesungguhnya dalam hadis Rasulullah mengatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu qitla wa idza zabahtum fa ahsinu zabha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan melakukan ihsan, kebaikan pada semua perkara. Ini dia. Oleh kerana itu hubungan kita muamalah semua sekali. Termasuk pokok, termasuk binatang, termasuk manusia, Islam ataupun kafir, ihsan kena ada. Walaupun orang tu kafir, segi muamalah kena ada ihsan juga. Tetapi dia bersyaratlah kafir zimmi, kafir ahdi, kafir harbi, macam tu. Macam di Malaysia ini kafir ahdi, ya, di bawah perjanjian. Maka tetap muamalah kita ada baik, kena muamalah baik. Dalam kafir ahdi, muamalah kena baik. 2, 3 kafir, setengah mengatakan 4. Ala kulli hal, kafir zimmi, kafir ahdi, muamalah kita kena baik. Ya, kerana kafir itu di bawah perjanjian, kamu baik, kita pun baik. Tetapi bila kafir harbi, kafir peperangan, itu tak ada baik-baik. Macam bila orang kafir menyerang negeri Islam, seperti Amerika menyerang di Iraq misalnya kan, orang kafir menyerang negeri-negeri Islam, macam Israel menyerang Palestin, itu tak ada nak baik-baik alhamdulillah ke, tak ada, pelampau dia. Ya, kena kasar dalam bab-bab itu, kita ada ketegasan. Okey. Maka ihsan ini kena ada pada diri kita. Kalau macam binatang yang kita ceritakan tadi, kisah wanita yang beri air minum tu, dan kisah wanita yang mana yang dikatakan dia rajin qiyamul lail tahajud tapi dikurung kucing sampai mati. Okey? Apa Rasulullah kata? Finnar. Wanita itu ke neraka sebab kucing. Bayangkan kalau sebab orang, lagi teruk kan? Sebab orang apa dia? Mengumpat tu sendiri dah boleh bawa ke neraka. Mengumpat. Dan syarat mengumpat mesti ada 2 orang. Kalau seorang tak mengumpat. Betul tak? Maksudnya dia nak mengumpat, dia mengumpat, dia bercakap dengan dinding misalnya. Itu mengumpat ke apa? Orang tu apa? Orang tu gila, ya. Dia bukan mengumpat, orang tu gila. Cakap seorang-seorang dengan dinding. Ya, ataupun dia bercakap dengan kucing. Itu tidak dikategori mengumpat. Ya, itu memang gila lah. Tetapi bila ada 2 orang, bersiap, dia akan datang. Bila sebut nama orang, dia kategori mengumpat. Okey. Bayangkan wanita tu bertahajud tengah malam, cuma dia kenakan kucing tu, bukan masalah kurung, tapi masalah tak bagi makan. Kalau kurung bagi makan, tak apa. Tapi bila kurung tak bagi makan, itu puncanya. Rasulullah kata, kenapa tak biarkan dia pandailah cari rezeki dia sendiri. Kerana binatang bukan macam kita. Ya, binatang itu dia ada keistimewaan dia sendiri yang Allah bagikan sense untuk mencari rezeki dia. Dia kurung, maka dia mati. Okay, berdosa. Tapi kalau kurung kita ni sekarang, kalau kurung kucing tu bagi makan, berdosa tak? Tak. Kalau tai dia bau kat jiran, berdosa pula. Berhati-hati. Ya, itu berkaitan dengan manusia lah pula. Okey, jadi muamalah itu diambil kira. Sehingga kan dalam siri peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan potong pokok-pokok. Itu di antara kaitan dengan tumbuh-tumbuhan pula. Tuan-tuan dan perempuan, saya mengatakan kita tanam pokok-pokok depan rumah kita tu, dapat tak apa pahala? Dapat cantik kan? Dapat pahala? Dapat? Oksigen. Masya Allah, Kak Zabah pandai ya. Oksigen. Ya. Tahu tak oksigen nilaian di sisi kita? Terlalu besar. Dia memberikan udara pernafasan kita. Berapa besar? Allah kata orang yang menghidupkan. Alhamdulillah, itu di antara pahala-pahala yang dapat terpijak. Yang kita tak sedar. Kita tanam kerana hobi, suka. Tapi itu di sana ada pahala.
Tapi yang syoknya tanam-tanam yang naik lalang. Itu sakit. Ya, bukan pokok. Okey, baik. Jadi ihsan begitu kedudukannya, sehingga kan pada semua perkara apabila kamu hendak membunuh, maka hendaklah bunuh cara yang baik. Kalau ada binatang yang berbisa kita bunuh tu, bunuh cara yang baik. Yang ni sekali katuk, itu yang terbaik. Mati terus. Itu cara dia. Di situ datang hukum orang yang makan membunuh ikan tu, dia waktu goreng tu, ikan tu hidup lagi, datang dia makan tengah ikan tu hidup, itu bunuh cara yang tak baik. Menyeksa binatang tu. Bunuhlah terus. Lepas tu bagilah hidang. Ialah yang buat muka orang Islam, orang kafir peringkat awal dulu. Di Jepun, di Korea sana. Okey. Kemudian, dan jika kamu menyembelih, maka hendaklah sembelih dengan cara yang baik, iaitu dengan menajamkan pisau tersebut, dengan itu menyelesaikan sembelihannya. Yakni kita sembelih ayam ke kambing ke apa dengan tajamkan pisau. Kita wallahualam pernah terlibat dalam sembelih, ya. Subhanallah. Saya pelajar-pelajar saya arahkan sembelih kambing waktu korban banyak, sembelih biar belajar. Dan anak saya yang kecil dulu, ya, memang saya suruh tengok. Kan budak kecil nak berlatih tengok darah, terutamanya anak lelaki lah. Bagi saya biar dia berani tengok darah. Okey, kemudian Rasulullah bersabdanya lagi, anna rajulan ad-daja'a syatun yuridu an yazbahaha wa huwa yahuddu syafratahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aturidu an tumitaha mautat hal haddat syafartahu qabla an tadji'aha. Maksudnya bahawa seorang lelaki membaringkan kambing biri-biri itu hendak menyembelihnya. Di samping itu dia menajam mata pisaunya. Maka Nabi bersabda, apakah engkau mahu membunuhnya beberapa kali? Mengapa tidak engkau tajamkan mata pisaumu sebelum engkau membaringkannya? Ya, kambing pun walaupun kita kata tak ada otak, tapi bila dia tengok pisau dia asah, macam kita, ya, anak kita nakal tu, kita keluar je rotan dia dah takut, kan? Kambing tengok pisau tu, ya Allah, aku dah nak mati, kan? Tak boleh hasah depan kambing. Pergi belakang, hasah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita sembelih unta, buat macam itu, siap kita. Unta dia cekap, tangkap. Tu pasal orang nak sembelih unta ada cara dia. Ya, dia ambil pisau tu, dia letak bawah, menyorok pisau tu. Pasal unta dia boleh perasaan, setengah unta dia ada perasaan tau. Macam mana nak sembelih unta? Dah kita cerita ke? Belum ke? Oh, elok masuk soalan tadi zirafah. Bagus. Kan? Ingat dah tak ada cerita dah. Unta ni dia tengkuk dia panjang kan. Jadi bila nak sembelih, orang tak sembelih sini. Pasal panjang susah nak sembelih tu. Dan dia pula jenis kuat. Cuma ada satu video tu saya nampak ramai yang pegang dia. Okay. Tapi dia disembelihkan pada tengkuk yang panjang ni, di sini ada ruang macam tempat berkumpulnya darah dia. Kosong. Ya. Bila orang lalu tu, pisau tu dia letak kat bawah. Saya dah tengok 2-3 kali kat Pakistan tu dia sembelih. Dia lalu tu, sap, dia cucuk. Cepat. Dia tutup pisau tu, sampai kat bawah tengkuk unta tu, dia cucuk terus. Lepas tu dia lari. Darah pun keluar. Zoom. Macam air keluar. Ya, bila darah tu keluar, dia dah mula tak stabil, boom, jatuh, baru sembelih kat tengkuk. Itu dia antara cara dia lah. Okey. Baik. Perkara yang lain tidak mendera haiwan sebelum sembelih. Liarnya haiwan ni ketuk berbung kan. Lepas tu baru nak sembelih. Pisau tumpul, ya, pisau tu macam gergaji tumpul. Dia mula nak takut jadi gelak ketawa. Geli dia tu. Melapah sebelum mati. Melapah sebelum mati ini kadang-kadang berlaku. Terutamanya orang penyembelih tu dia nak cepat je kira. Kawan tu tengah mengeletek lagi kan. Dia pergi belah perut dia, belah. Tak boleh. Tunggu sampai mati betul-betul. Ya. Kemudian haiwan yang tidak berpenyakit. Itu syarat dia lah, penting. Kerana haiwan penyakit sembelih memang tak seharusnya lah. Kerana dia membawa penyakit. Kemudian penyembelihan. Apa yang dimaksudkan penyembelihan itu ialah memotong bagi menghilangkan nyawa binatang. Kita potong untuk menghilangkan nyawa binatang. Dan potong itu menyembelih binatang mengikut syarak
menyembelih binatang yang boleh dimakan dengan memutuskan urat halkum dan urat marih. Okey, urat halkum kat tekak ni ada gambar sebelah tu. Ya, tengok gambar tu. Tengok pada gambar lembu tu, halkum dia dengan marih atau mereh. Ya, jangan tengok saraf sisi tu tak main peranan, saraf tunjang tu tak main peranan. Yang dua tu, halkum dan mereh. Dan ayam tu di sebelah tu gambar rajah leher ayam. Okey, ambil yang hitam tu. Urat marih, urat darah dan urat nafas. Tu dia. Tu kalau nak sembelih ayam. Masa orang lelaki semua dah sembelih kot. tak ada menjerit juga takut. Jangan, kita orang lelaki. Kena berlatih. Kena semangat nak lawan Israel kan. Kena berani. Saya tinggal kawan saya ni kan. Oi. Dia kata, Ustaz, Ana ni tak boleh dengan darah hitam. Satu hari tu, waktu Ana tengah duduk, tiba-tiba dengar kereta aksiden. Ana pun cepat-cepat keluar nak tolong. Tengok-tengok orang tu berdarah. La ilaha illallah, banyak Ustaz. Ana pegangnya, Ana hilang. Pengsan, dia pengsan. Sudahnya orang tolong dua-dua orang angkat ke tepi kan. Itu kita kena berani sikit. Ya. Okey, pertama, rukun penyembelihan. Dalam siri rukun penyembelihan, dua yang bawah tu, 4 dan 5 tu ada perbahasan sedikit. Namun kita terangkan yang pertama, syarat penyembelihan itu, yang pertama penyembelih. Kita tengok nombor 1 penyembelih tu, yang bahagian bawah, dia mestilah seorang Muslim atau ahli kitab. Okey, ni dah masuk bab ahli kitab kerana ayat ni akan berkaitan ahli kitab. Dan saya minta tuan-tuan dan perempuan kena open dalam bab ini. Dia kena sentiasa terbuka kerana perbahasan ni agak menarik sekali. Kenapa? Kerana kita ni rajin keluar negeri, itu je. Kalau rajin keluar negeri ke negeri Islam tak apa, tetapi negeri-negeri seperti negeri barat, apa hukum dia, dan negeri-negeri seperti Jepun, China, apa hukum dia. Okey, baik. Pertama, seorang itu seorang Muslim ataupun ahli kitab. Nampak tak bagaimana Islam masih lagi menghormati mereka-mereka yang mempunyai kitab-kitab wahyu, tetapi dalam bentuk yang tertentu. Yang kedua, kanak-kanak yang dapat membezakan, memayis, dapat membezakan. Kalau kanak-kanak ada kategori yang tak mampu nak membezakan. Ingat ya, kanak-kanak ni dia ada umur dia, kadang-kadang dia dah boleh membezakan. Waktu dia boleh membezakan, walaupun belum baligh, jangan bagi masuk pada kaum wanita, misalnya anak lelaki, kaum wanita yang bukan mahram, yang terbuka aurat, berbahaya sebenarnya. Ya, kerana dia dapat membezakan. Kadang-kadang orang pergunakan, macam mana? Dia cerita kan. Si fulan tu, saya tengok dia cerita kan. Kena pula dia ada video dia tangkap. Berbahaya. Ini ulama membahaskan dalam bab ni, bab memayis ni. Dia tak boleh terus. Tak boleh campur tempat orang tak pakai tudung. Okey. Yang ketiga, baligh, berakal. Yang keempat, berakal. Orang gila nak sembelih tak jadi. Okey, selesai. Kemudian yang kedua, binatang yang nak disembelih. Okey. Binatang penyembelihan berlaku ke atas binatang daratan yang halal dimakan sahaja. Kita dah tahu dah. Binatang masih hidup. Dah. Ejaan spelling tu salah. Binatang masih hidup. Berarti binatang tu walaupun sikit pergerakannya, dia ambil kira. Dan yang ketiga, binatang itu mati disebabkan sembelihan. Yang ketiga, alat penyembelihan, semua benda tajam. Yang ni tajam ni bukan tajam duri tu, tajam yang boleh memotong. Cermin ni kalau dah tak ada, Allah mana nak sembelih binatang ni, ya, pacah cermin ambil kan, sembelih. Okey, tak apa. Kecuali kuku, tulang dan gigi. Okey, pernah tak tengok dalam klip video seorang tu sembelih ayam pakai gigi? Dia aufu kan, la ilaha illallah. Itu kata, okey, tak boleh. Kalau dia pakai pisau terputus, boleh tak makan? Boleh. Sebab ayam ke lembu ke kambing ke? Boleh. Sebab ayo dah terpotong dua tu. Cuma tidak, setengah ulama memandang makruh kerana dia sampai putus semua lah, katakan. Dia nak sebahagian kerana akhir hayat dia tu lain sikit. Baik.
Bukan dipancung tak? Dia pancung. Ada yang pancung. Tapi kita katakan boleh tapi tak bertepatan. Maksudnya ada makruh. Kita ialah ada sudut fiqh makruh lah. Ya, tapi pasal urat tu dah putus. Tapi dengan syarat penyembelihan. Saya tengok dalam klip video tu Hindu yang buat untuk penyembahan mereka, ritual mereka. Kemudian ini di antaranya. Kalau misalnya seorang tu nak menyembelih dalam syarikat yang besar, ya, nak sembelih ayam sekor-sekor bukan kerjanya. Ya, orang nak sekali keluar tu 1000 ekor. So dia gunakan mesin. Tak kan kepala dia. Dia tekannya tup zup semua kena. Macam mana hukum ni? Okey. Apabila disaksikan dalam bab itu, Syekh Saleh Utsaimin sendiri membahaskan dalam perkara tersebut, maka jika yang menekan tu, ya, orang Islam mengucapkan bismillah dan terputus urat tu waktu disembelih, zoom terputus urat dia, ya, halal. Walaupun 1000 ekor sekali petik bismillah. Okey, halal. Okey. Tapi kalau yang jenis penukul pula, tum, bismillah, tum, kena ketuk. Halal tak? Tak halal. Pasal bukan sembelih. Kan kita kata ayat tadi kata yang kena ketuk, tak boleh. Okey, baik. Dia mesti syarat dia, okey, tempat anggota penyembelihan. Okey, bahagian tengkuk, urat marih dan halkum. Tu dia. Yang kita dah terangkan. Tetapi jika binatang yang sukar disembelih, maka di mana-mana bahagian dengan niat sembelih. Misalnya binatang tu lari, ya, unta, lembu tu lari sampai tak boleh nak kejar, tiba-tiba dia terjatuh dalam telaga. Ya, telaga pula telaga buta. Berarti dia bukan tenggelam kan? Nak angkat dah memang tak susah. Ya. So macam mana? Nak biar, alah, dia akan mati. Di situ dibenarkan mengguna apa juga alat tajam dan kita buat macam lembing. Bismillah. Dia mati atas tu. Halal. Okey. Walaupun pada asalnya kat tengkuk, tetapi dalam kejadian-kejadian begitu, maka dibenarkan. Bahkan ia menjadi perbahasan ulama apabila burung yang terbang, kita tembak. Bukan kena tengkuk, kan? Tetapi dengan ucapan bismillah, kena. Maka boleh. Okey, halal. Kemudian yang kelima, niat sembelihan sahaja, bukan niat nak main-main ke ataupun tak sengaja. Tak sengaja tersembelih. Tu bila tak sengaja tersembelih, dia tak halal. Ya, dia mesti sengaja nak sembelih. Okey? Jadi alhamdulillah secara kasar insya-Allah. Cuma yang ni kita tak buatlah praktikal pula, ujian praktikal pula kan. Ambil seekor kambing seorang, jawabnya. Ya, insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan jika ada soalan dan siapa yang nak keluar dah boleh keluarlah. Ada apa soalan tadi? Bismillah. Maka insya-Allah mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat ini, dah kita tahu sedikit sebanyak tentang hukum hakam pemakanan kita. Ya, dah tak perlu dah kita risau-risau. Cuma bagi kita ahlul balad ni, kita disebabkan negara kita bercampur, ya, jadi kita berhadapan dengan sedikit masalah lah tentang kehalalan binatang-binatang sembelihan kita. Melainkan kalau kita lihat daripada sudut JAKIM dia bertanggungjawab, maka kita ambil secara kasar ikut arahan mereka. Kalau tak betul, mereka yang berdosa, dan kalau apa-apa kita tak kenalah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi cukup sampai di sini. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.